Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kasih lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, sosok pimpinan surah Ad-Diniyah, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya lah malam ini dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman ya Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sudah menghampiri separuh daripada bulan Sya'ban. Malam ni nisfu Sya'ban. Nisfu ni makna separuh daripada bulan Sya'ban. Dan malam ni tuan-tuan doa Allah SWT mengampunkan dosa-dosa tuan. Lepas tu kena banyakkan berdoa untuk mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW ada 5 malam ya, yang mana doa tu mustajab. Nabi SAW yang pertama malam Jumaat, yang kedua malam Aid Adha, malam raya. Yang ketiga malam Aid Fitri, malam raya malam kemudiannya malam pertama bulan Rajab, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Jadi banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan bila mana sudah masuk separuh daripada Sya'ban itu tuan, sudah pastinya tak lama lagi Ramadan akan menjelma. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ni tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah SWT mulakan perintah untuk berpuasa ni tuan-tuan. Allah SWT sebut kepada orang-orang yang beriman. Bila sebut ya ayyuhallazina amanu, ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bermakna selepas daripada ini perintah yang akan diturunkan atau diperintahkan oleh Allah SWT hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang tak beriman tak mampu nak lakukan tuan, walaupun padahal puasa dia. Setakat puasa dia bukan nak kena angkat pedang. Puasa dia bukan nak kena pergi panjat Everest, tak ada tuan. Tak makan, tak minum tu je. Tapi orang-orang tak beriman tak mampu buat. Sebab tu kalau nak tahu kita ni beriman ke tidak, Allah SWT bagi indikator. Allah SWT sebut ada 5 perkara nak menunjukkan kita ni benar-benar beriman kepada Allah SWT. Kita buka surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala,
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini kita muhasabah. Tengok kita ni beriman ke tidak? Kan? Kadang setengah orang tu dia tak berapa nak beriman, tapi habis orang dia kafirkan. Mentang-mentang pergi surau. Padahal akhlak bodoh. Sebenarnya takwa tak ada pun. Kan? Tapi dia mengaku dia beriman, dia kemain lagi. Jadi kita tengok, cek hati kita balik hari ni. Kata Allah SWT, yang pertama syarat orang yang beriman ni apa? Bila mana disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati-hati mereka. Cek balik. Agak kita kalau dengan nama Allah kita gementar tak? Wajilat ni kata ulama tafsir, takut dengan sebenar-benar takut, bukan takut main-main. Cek balik. Kita kadang-kadang dengan azan buat bodoh tak tahu kan? Sambung-sambung isyak rokok. Weh, dah masuk asar dia tu, sambil isyak rokok. Contoh ni contoh, kawan sini ke tempat lain. Dengar nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati-hati mereka. Itu yang pertama. Syarat yang pertama. Kata Allah SWT. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan bertambah keimanan. Baca, dengar orang baca ayat Quran ni, makin ikut, makin hati tu makin tawaduk, hati tu makin beriman, makin bertambah beriman, makin bertambah beriman. Bukan dia petikai, dia kata mana boleh sekarang ni nak buat wudu, tak boleh, kita hidup berbilang kaum. Dia mula petikai. Contoh itulah, contoh ni, contoh. Jadi yang kedua, bila dengar ayat-ayat Al-Quran ni akan bertambah keimanan. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sajalah dia bertawakal. Yang ini pun sembang boleh. Bukan senang kan. Nak letak Allah Subhanahu Wa Taala tawakal, kita tawakal sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu benda mudah. Allah SWT uji kita dengan duit, cukup lah. Duit dalam poket tinggal RM50 kan, gaji lambat lagi, allowance dah habis kan, OT setengah-setengah. Kalau masa saya kerja bank lain, setengah bulan dapat OT. Dia OT masuk setengah bulan, tengah-tengah bulan tu baru masuk OT. Awal bulan tu gaji, hujung bulan gaji, tengah bulan baru masuk OT. Dia OT habis dah, gaji lambat lagi, menang lah. Bini pula jerit kat dapur, bang, dia tu boreh habis gula, habis budak-budak di sekolah ni minta darah kuat bang. Pergilah beli tu. Telur pun dah habis dia. Abang tu suka makan lauk telur, tak ada bang, saya masak nasi, abang makan lah nasi dengan telur abang. Contoh itu, contoh. Tak menang itu, duduk menang. Tengok tu kan, daripada rumah dinding tembus sampai ke LCC, sampai ke Kelang tempat menang. Jangan buat pasal kan, bukan senang. Nak letak tawakal kepada Allah SWT, bukan semua orang boleh buat. Itu yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah SWT. Syarat nak jadi orang beriman. Yang keempat, wa allazi yuqimuna shalah, mesti semayang. Tak semayang nak beriman apa? Nak celak mana nak sebut kita beriman kalau kita tak semayang? Tak apa Ustaz, saya walaupun saya tak semayang, tapi saya tak mencuri Ustaz, saya tak buat benda-benda saya buat, tapi itulah saya tak semayang Ustaz. Tak beriman. Kalau beriman kena semayang. Semayang ni kan, semayang ni tiang pada agama. Tuan-tuan nak sangkut pahala kat mana kalau tiang tak ada? Memikir. Banyak ramai tuan-tuan, orang-orang Melayu ni dia baik, cuma tak semayang. Baik, kadang tengok dia baik, kadang nampak kucing dia bagi makan. Kita yang pula yang pakai serban, dia kadang nampak kucing sepak tu. Contoh-contoh. Tu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infakkan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan. Tuan-tuan, rezeki yang kita dapat hari-hari ini semua Allah SWT beri. Tak ada Ustaz, saya pasal saya boleh jadi kaya, saya banyak duit sekali pasal saya berniaga kan, saya pandai berniaga. Saya Ustaz, saya dulu belajar sampai Amerika kan, 4 tahun belajar di Amerika, sambung pula setahun dekat Ireland. Itu yang balik pangkat tinggi, gaji besar. Kalau betul lah sebab kita berniaga, kita kaya, berapa ramai orang berniaga tutup kedai, berapa ramai orang berniaga muflis, bankrupt dan sebagainya. Kalau kita kata kita pangkat besar, kita bergaji tinggi, kita belajar tinggi, berapa ramai orang ada degree, ada PhD, tak ada kerja sekarang. Dan itu semua asbab.
hakikat dia rezeki Allah SWT beri. Kawan saya seorang meniaga dekat Seremban, arena Seremban Selatan kan. SRP tu kan, SRP lah, budak kita tak tahu SRP. SRP tu, SPM pun tiada tempat, dia masuk sekolah tiada tempat kena buang. SPM pun tak tahu. Sekarang bapak kayu dia tu. Siapa bagi rezeki? Tak, Allah SWT bagi rezeki. Tu kelima, syarat dia infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah SWT beri kepada kita. Barulah kata Allah SWT, ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah dia orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perintah puasa ni Allah SWT sebut beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Selepas sebut orang beriman, baru datang perintah wajibkan kamu berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah SWT tak sebut kamu mesti pasti akan bertakwa kalau kamu dah berpuasa, dah. La'allakum tattaqun ni makna dia dimudahkan urusan kamu untuk bertakwa. Mudah-mudahan kamu dimudahkan untuk bertakwa, bukan mesti bertakwa dah. Sebab tu orang-orang yang berpuasa, kita nak masuk Ramadan ni tuan-tuan, kena ada persediaan. Sebab orang tak beriman tak ada, tuan-tuan. Orang tak beriman dia tak boleh. Kan? Orang tak beriman tak boleh. Dia tak boleh bulan Syaban ke, bulan Rejab ke, bulan Ramadan ke, dia tak boleh. Syawal dia ambil tahu, Syawal dia ambil tahu. Jangan main-main tu Syawal. Lepas tu orang terawih, dia duduk kat atas, orang pilih kasut. Ini nak ayuh dia. Baju Melayu 2 pasang tempat tu, celaka tidak mengalahkan orang puasa. Ayuh kemain lagi Syawal sebulan santak dia open house tu. Allahu Akbar. Tu orang tak beriman. Sebab tu orang tak beriman besok Allah SWT tanya dekat padang mahsyar, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, adakah kamu menyangka kami jadikan kamu tu sia-sia? Apa kau ingat Allah SWT cipta kau tu? Kan cipta kau tu sesaja je. Abasa ni kata ulama tafsir, duduk saja menunggu, tak ada apa nak buat, duduk ngangang gitu, tak ada apa buat. Kau ingat buat sesaja je, buat jam jalan, silaku tidak aku lupa pantang hujan jam. Aduh ya. Baik tu. Allahu Akbar. Buat apa? Buat ramai orang aja. Buat penuh apa? Buat penuh kefor. Allahu Akbar. Kau ingat saja-saja hidup kau, jadikan kau atas dunia ni tak ada satu kewajipan pada kau, tak ada satu tanggungjawab pada kau. Wa annakum ilaina la turja'un, dan adakah kamu merasakan kamu tu tidak akan dikembalikan kepada kami, yakni dihisap di akhirat kelak. Kau ingat kau besok tak tanya? Allah tak tanya kau besok. Engkau tu tak balik jumpa aku, kata Allah SWT. Tanyaan, soalan ni Allah SWT tanya di padang mahsyar. Dan tanya tu bukan suruh jawab, suruh menyesal. Suruh menyesal. Sebab tu tuan-tuan, lepas tu kita kena ada persediaan dalam nak menyambut Ramadan. Ni Ramadan ni tuan-tuan dipanggil Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Kenapa dipanggil penghulu segala bulan? Mana bila kata penghulu-penghulu ni mestilah hebat. Kan, mana pun ketua. Bayangkan 12 bulan tu dia ketua. Tak hebat kita kan? Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan kalau nak pilih ketua, tuan-tuan nak pilih ketua blok, tuan-tuan tak pilih budak-budak Isakam minum ketum. Tuan-tuan mesti pilih orang yang berkaliber. Kan, tuan-tuan mesti pilih orang yang ada karisma. Nampak gaya kepimpinan, pandai bercakap, walaupun dia tak dapat kerja. Contoh biasa lah, pimpinan ni, orang jadi pemimpin, mana dia buat kerja? Dia bagi idea kan? Kalau dia pun nak bagi idea, dia pun buat kerja, jahanam lah dia. Kan? Macam tu. Jadi bila kata penghulu-penghulu, mestilah dia benda hebat. Kan kat kampung itu main kan, kalau bilang ayo, kalau kat kampung dulu kan, dulu politik tak jalan, ingat politik tak jalan. Kalau nak masuk dalam ayo tu, orang biasa ni letak di depan rumah. Kalau penghulu ni sampai depan ayam, letak main tu. Nak ambil hati penghulu ni pasal. Yang nama penghulu-penghulu ni tuan-tuan, sebab apa? Berbagai kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sebab tu kita perlu ada persediaan untuk nak menyambut Ramadan. Sebab Ramadan ni tuan-tuan, Allah SWT turunkan bukan untuk Allah SWT, tapi untuk bantu kita masuk syurga Allah SWT. Sebab kalau naik ke umur kita ni tuan-tuan, tak layak, tak dapat kita masuk syurga, betul tak? Kata Nabi SAW, umat aku a'maru ummati
baina sittin ila sab'in. Umur umat aku 60 70. Nah, wa aqalluhum may yajuzu zalik. Kalau ada lebih pun nasib jarang. Kadang-kadang lebih daripada 60 ke 70 jarang. Tuan-tuan, Tun Mahdi kalau ada umur bulan tahun ni, bulan 7 99 tahun tuan-tuan. Oh ya. 99 tahun. 99 tahun ni tak apa. 99 tahun boleh kayu bersikal. 99 tahun boleh exercise jalan kaki. Kita 65 gawat dah. Kalau boleh sampai tu, kadang umur 60 tu pun dah lupa nama, nak nyebut pun tak ingat dah, nama bini pun lupa. Tapi yang pelik, nama janda ingat pula ada, tu dah tahan pun. Contoh ni contoh. 60 ke 70, tak lebih daripada itu kata Nabi SAW. Sebab tu besok Allah SWT tanya kita, tidak bergerak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara. Antara dia an umuri fi ma'afna, umur kamu kemana kamu habiskan. Kemana kamu habiskan? Duduk atas dunia 70 tahun 80 tahun, kemana kamu habiskan? Mancing kolam muda, main bola, main snooker, pergi dandut, pergi masjid, semua tu Allah SWT kira. Sebab tu ada orang buat kajian. Dia kata kalau umur 60, kita katalah 60 ke 70, kata Nabi SAW, ambil 65. 65 ni kalau lelaki tolak 15 tahun. Adatnya 15 tahun tu akil balik, tinggal 50 tahun. 50 tahun adalah nak menentukan pahala dan dosa. 50 tahun adalah nak menentukan syurga neraka. 15 tahun tadi dah settle lah. Mana free, Allah Ta'ala beri, cuma subsidi. Dan kita ni jenis subsidi, tak dapat mengamuk main. Jadi 15 tahun tak kira 50 tahun. 50 tahun ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan satu hari tidur 8 jam, ni orang buat kiraan ni 8 jam. Kalau tuan-tuan tidur satu hari 8 jam, tuan-tuan tolak kali bagi campur, selama 50 tahun tuan-tuan hidup, tuan-tuan habiskan masa 17 tahun tidur sehari. Tu 8 jam tidur malam, dia tak campur tidur dalam kuliah. Contoh tak? Mana habis 17 tahun lah. Baiklah, kita buat urusan hari-hari. Urusan kita hari-hari ni kira lah 12 jam sehari. Pergi kerja, pergi kebun, tengok side project, meeting apa semua, macam-macam lah kan. Buat kerja kita ni lah macam-macam, 12 jam sehari. 12 jam sehari kita buat urusan kita sehari-hari ni. Dalam sehari tuan-tuan kita habiskan masa 12 jam. Dalam 50 tahun kita habiskan masa 25 tahun kan? Untuk urusan siang hari, bukan urusan hari-hari 12 jam. Katalah celah-celah tu kita ambil 4 jam rehat. Daripada pagi tu sarapan, tengah hari kan isap beb kat tangga lah, macam ngeteh kedai mamak lah, siap rokok, macam malam-malam kan menjanda tu gusti campur tu semua tu campur 4 jam. 4 jam rehat. 4 jam rehat tu tuan-tuan habiskan masa 8 tahun. Kalau tuan-tuan hidup 50 tahun, 7 boleh campur 25, campur 8, habis 50. Nak masuk syurga je. Semayang Ustaz, kami semayang. Baik, kita ambil lah semayang satu waktu, kita ambil 10 minit. Walaupun ada yang semayang zuhur 4 minit dah siap. 2 kali toleh dah bagi salam. Celaka bapak lagi semayang. Dan kita ambil lah 1 minit satu waktu 10 minit, 5 waktu 50 minit. Campurlah total zikir semua 10 minit dapat sejam. Sejam sehari kita ibadat kepada Allah SWT ni. Tuan-tuan, kalau 50 tahun kita hidup, kita hanya habiskan masa selama 2 tahun sahaja beribadat kepada Allah SWT. Nak masuk syurga macam mana tuan-tuan? Kalau tidak didatangkan Ramadan. Suatu Ramadan ni tuan-tuan, banyak kelebihan yang Allah SWT beri kepada kita. Ramadan ni tuan-tuan buat perkara sunat, dapat pahala wajib. Kalau tuan-tuan buat perkara wajib, dapat pahala 70 kali ganda. Tuan-tuan, kemudian ada pula dalam Ramadan ni ada malam qadar. Sebab tuan-tuan, kita nak lawan umur mak-mak terdahulu, tak lawan kita.
Nabi Nuh AS tuan-tuan berdakwah saja 950 tahun. Ada umat-umat terdahulu umur 3000 tahun. Tu kalau kerajaan bayar pencen, jahanam kerajaan tak bayar pencen. Tu yang tukar KWSP tu tak larat tak bayar pencen. Tak bayar. Allahu Akbar. Jadi adanya malam qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan baik, sama baik, lebih baik, mana lebih daripada 1000 bulan. Bukan? 1000 bulan ni pun kalau kita kira matematik bodoh kita ni 83 tahun. Kalau satu malam kita dapat pun, malam qadar ni 83 tahun, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan tak mampu nak beramal selama 83 tahun, tuan-tuan. Kalau katalah umur sampai sekarang 83 tahun, semayang pun dah tak tentu arah dah. Kalau umur 83 kan, semayang pun dah duduk atas kursi, tak ada kena-mena dengan surau ni. Kau cek tiba. Mana umur dah 84, 83 kan, tak layu dah. Nak semayang pun tak tentu arah. Dah tak ingat dah. Tuan-tuan bayangkan, ni Allah SWT beri. Sebab tu jangan lepaskan peluang dalam Ramadan. Kalau tuan-tuan bayangkan, kalau selama 80 tahun tuan-tuan hidup, tuan-tuan dapat 25 kali malam qadar, tuan-tuan dapat amalan beramal 2100 tahun, barulah seronok masuk syurga. Barulah layak kita ni masuk syurga. Sebab tu kena ada persediaan nak menghadapi Ramadan. Sedang Ramadan ni macam-macam ada. Sebab tu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ni tuan-tuan, mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat berjumpa Ramadan. Nabi SAW ajar kita masuk bulan Rajab doa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, balighna ni masukkan kami dalam bulan Ramadan. Nabi SAW ni tuan-tuan, dosa tak ada. Dosa yang dulu dah diampun, yang akan datang settle siap dah. Pun minta nak masuk Ramadan, kita dosa berkarung pun tak tahu. Siapa sini yakin yang kata dosa lama dia, zaman lama dulu dah diampunkan? Cuba angkat tangan tepuk muka. Zaman-zaman agogo marin kan, zaman-zaman naik dalam kereta marin. Zaman-zaman belajar dulu kan, jenis butang sampai kat perutnya, tak butangnya. Zaman-zaman suruh bukat baju black obon marin, contoh-contoh tak. Sekarang ni memang nampak warak. Cuba kan malam lama keluar balik terkejut itu. Sekarang memanglah kan, tengok ke muka tu, alamak jenis muka tu. Cuba kan malam lama keluar balik, cucu tak percaya. Atuk ni. Dia tu bang. Zaman-zaman di luar black obon, kau dah TikTok boleh tahu bang, kau tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW minta supaya masuk Ramadan. Sebab tu perlu ada tuan-tuan, kita nak menyambut penghulu segala bulan, kita nak sambut manusia ni kalau datang pun tuan-tuan, kita buat persediaan. Kalau manusia yang ada kelebihan, contoh surau ni tiba-tiba dapat surat daripada Istana Negara, Sultan nak Agong nak semayang tarawih malam ke-20, Agong berkenan nak semayang tarawih kat surau Adiniah, tinggal dekat canuk surau ni persediaan. Kalau kabur tu dengan vacuum lain, dengan basuh toilet lain kan, dengan cat balik, kemah balik depan tu, habis semua buat ni. Yang mana jatuh kasut tak ada kot, semua tempah kot, malam tu semayang semua pakai kot. Nak semayang sebelah kot. Yang mana jatuh kasut tak datang meeting pun datang meeting. Contoh bukan surau ni, surau tempat lain. JKR berkampung 3 malam depan tu, nak tak jalan, nak tunggu Agong datang. Itu nak sambut manusia tuan-tuan, yang tak ada kelebihan kepada kita sebenarnya. Tak ada. Tidak boleh memberi sebab kelebihan kepada kita selain daripada kita bangga dengan dia. Ini kan bulan Ramadan yang nak tolong kita masuk surga Allah SWT, nak keluarkan kita daripada neraka Allah SWT. Takkan kita tak ada buat persediaan? Baik. Dan kata, kalau kita buka kitab Tanbihul Ghafilin, tulisan Imam Abu Lais As-Samarkandi, kata Nabi SAW, ada 5 kelebihan orang yang duduk masuk dalam bulan Ramadan ni, yang mana tidak dapat pada umat-umat terdahulu, melainkan pada umat Nabi SAW. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa ni seharum kasturi.
Mulut orang puasa dia wangi kan. Walaupun malam tadi dia sahur makan petai, pagi tu dia sahur dia pening, bukan orang lain pening, dia pening bermulut dia. Tapi harum di sisi Allah SWT seharum kasturi. Yang kedua, malaikat memohon keampunan kepada Allah SWT sepanjang masa dia berpuasa. Malaikat ni tuan-tuan, la ya'sunallah ma'amarah, tidak sekali-kali derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan pasti akan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau doakan kita tuan-tuan, dia tak ada nafsu, dia tidak ada interest kepada kita, tak ada minta apa pun. Dia doa, dia malaikat ni yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada dosa, dia minta keampunan untuk kita sepanjang hari kita berpuasa. Bukan macam manusia tuan-tuan. Manusia dia kalau nak doakan kita, dia tengok orang dulu. Kalau bos kan, dia doa panjang sikit pasal nak minta projek, nak minta bonus, macam-macam lah bos kan. Macam-macam kita ni pasal kita ada interest dengan manusia. Itu belum lagi doa campur doa tiup, doremi. Itu pun berapa lama boleh doa? Tuan-tuan, tak lama. Habis-habis buat pun 2 minit pun berbuih mulut. Tapi malaikat sepanjang hari selama kita berpuasa, malaikat minta keampunan daripada Allah SWT. Tak nak kan? Malaikat ni tuan-tuan punya banyak ni. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, ketika mana aku dimi'rajkan, tidak ada ruang sebesar 4 jari di langit selain malaikat bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Langit bukan lumpur, langit. Allah. Nombor 3, syaitan dibelenggu. Mana Allah SWT tambat syaitan supaya nak mudahkan kita ibadat. Anasir-anasir mengganggu ni Allah SWT simpan dulu. Sebab tu bulan puasa kita mudah nak semayang, kita mudah nak mengaji, kita mudah nak sedekah, kita mudah nak, semua mudah. Sebab syaitan tak ada. Kan setengah orang bila tak bulan puasa, dia salahkan syaitan. Mat, pagi tadi aku tak nampak muka kau kat surau, Mat. Allah, aku dah bangun dah, alam bunyi elok dah bangun, aku tidur balik, syaitan betul dia tu. Dia marah syaitan. Tengok-tengok bulan puasa pun tak bangun juga. Mana bukan salah syaitan, dia tu syaitan. Mana syaitan dibelenggu. Yang keempat, syurga, pintu syurga dibuka dan dihias, kata Nabi SAW, dan pintu neraka ditutup. Makna senang nak masuk syurga, mudahnya nak masuk syurga dalam bulan Ramadan sebab terlalu banyak amalan yang Allah SWT janjikan kepada kita. Dan sepatutnya bulan puasa, tuan-tuan, kita takkan buat dosa, kita tak buat maksiat. Kerana Allah SWT dah tambat syaitan, pintu neraka pun ditutup, simbolik kepada susahnya nak masuk neraka. Tu pun ada orang tak puasa, tuan-tuan, tak nak juga pilih nak masuk syurga. Yang kelima, saya ringkaskan, Allah SWT ampunkan dosa mereka yang berpuasa pada malam akhir Ramadan. Sahabat-sahabat Nabi Allah bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka ni dibayar pada malam qadar? Tak, kata Nabi SAW, seolah-olah orang habis kerja terus dibayar upah. Mana pada malam tu kan kita tunggu, tengok penyimpan mau besar raja-raja keluar. Umum besok raya malam tu terus diampunkan dosa itu. Lepas tu kena syukur, alhamdulillah. Jangan teka baju raya orang tua tu. Ini tak ada, malam ni agak-agak orang tua tu pakai baju apa, dia teka sesama dia. Budak-budak ni gila. Sebab tu perlu ada persediaan. Saya ringkaskan. Yang pertama, kata ulama, perlu ada persediaan iman. Kan persediaan iman. Iman ni nak test, tuan, masa Ramadan lah. Nak tengok iman kita ni okey ke tidak. Kadang setengah orang tak suka Ramadan datang pasal dah biasa pagi kena tertarik kan, ngeteh kena tertarik isap rokok sebatang pergi kerja. Tiba-tiba pagi tu tak boleh kena rokok, jam tu kan, susah betul lah. Jadi pula orang jadi tak puasa lagi payah. Tu yang muncul golongan PH, plastik hitam. Tapi tak ada dah sekarang plastik hitam, main order online kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin tulisan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang-orang yang beriman ni
nak menunggu datangnya Ramadan, seolah-olah mereka nak menunggu masa nak kahwin. Orang nak kahwin kan seronok nak kahwin tu. Nak kahwin bulan 12, bulan 6 dah balik tender dah. Celaka lambat betul dah 12. Seronok mana ada orang kahwin sini? Tak ada. Orang kahwin mesti seronok. Lupa dah Ustaz, dah 30 tahun, 35 tahun dah kahwin, dah lupa dah macam mana perasaan. Nikah seorang lagi. Baru tahu perasaan tu. Bergerak amat ya. Itu muslimat kata celaka, tak ada pernah ke situ pula kan. Kenapa? Sebab orang-orang beriman ni tuan-tuan nanti-nanti kedatangan Ramadan kerana nak mengutip, nak mengambil segala janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena cek. Allah SWT sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 2, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kami biarkan manusia berkata mereka sudah beriman sedangkan mereka belum diuji? Sedangkan Ramadan juga adalah ujian kepada keimanan kita. Dia pertama, saya ringkaskan. Yang kedua tuan-tuan, perlu ada persediaan ilmu. Tuan-tuan, kita masuk Ramadan ni setahun sekali. Jadi banyak benda yang kita lupa dah, setahun sekali lupa dah. Jadi kena ingat balik doa berbuka, tarawih. Sebab dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia ada 5 benda. Yang pertama puasa. Dalam bulan Ramadan ni ada puasa. Yang kedua dia ada tarawih. Tarawih ni bulan lain tak ada. Dan walaupun dia sunat, tapi bulan lain tak ada. Yang kata Pak Imam kan, masuk bulan Zulhijjah, dia potong dari belakang sebelum sembahyang Isyak. Dia kata tuan-tuan, sebelum lepas Isyak kan, tuan-tuan jangan balik dulu. Kita buat tarawih 4 rakaat. Confirm ketum. Nah, contoh lah, bukan imam sini, imam tempat lain. Tak buat, tak pernah buat di rumah, tak ada. Dan yang ketiga dia ada Allah SWT, dia ada jihad. Nah, jihad dari persegi keuangan. Sebab kita dalam bulan puasa kita bayar zakat fitrah. Kemudian dalam bulan puasa juga Ramadan ada nuzul Quran, bulan Quran. Kena dapatkan lagi dengan Quran. Dan yang kelima jihad lawan nafsu. Nah, sebab tu jihad ni terkenal dengan perang Badar. Kerana perang Badar berlaku disyariatkan turun pada tahun pertama, disyariatkan puasa. Dan bayangkan ujian yang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum berlalu. Sebab tu kena ada persediaan ilmu. Apa yang makruh, apa yang menjadikan puasa kita lara, apa yang menjadikan puasa kita terbatal, apa yang Nabi SAW buat, apa sunnah ni. Sebab itu kata Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyam illa ju' wala tas. Kam min, di mana ramai umat aku, ramai sangat yang berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Tak dapat apa. Nah, sebab tu kita kena cek balik. Itu yang hari pertama tu, kalau kita tak cek balik, kita tak ada persediaan. Hari pertama tu kan, buka kat rumah pula dengan anak-anak. Orang dah masuk atur ni, dia tidur penuh. Dia terlupa nak baca Allah malaka sunnah. Anak dia terlupa, bah, orang dah azan nama tak ada doa, sabar nak kejap katanya. Dan dia terlupa baca Allah mabarik lana. Anak kata Allah malaka sunnah lah, bah. Kalau dia diam dan budak-budak berhenti itu. Padahal dia marah anak dia tentang, padahal dia marah. Kena cek balik. Apa dia imsak kena cek balik. Imsak ni tak salah, makan waktu imsak tak salah. Imsak ni garisan kecemasan. Tanda masuk imsak, tengok lepas patut masuk imsak tu dah settle lah. Minum air, masuk gigi, standby dah. Nak makan tak salah. Cuma waktu kecederaan. Bimbang-bimbang tengah makan terlupa. Kan? Jadi kalau tengah-tengah makan tiba-tiba mengajar, dah apa Ustaz? Habiskan yang dalam mulut. Habiskan dalam mulut. Bukan dalam pinggan, boleh kira kan? Dia habiskan dalam pinggan kan? Dia kata tak apa, Ustaz kata boleh. Bila pula aku cakap boleh? Habis Ustaz, habis dah habis masuk mulut, tercekik je nak, padahal muka kau apa siapa sahur lambat. Dan walaupun sunat melewatkan sahur, tapi kenalah tengok imsak apa. Allahu Akbar. Jadi kena cek balik. Bukan perkara yang melarangkan puasa, macam mana puasa betul. Tuan, Allahu Akbar. Tidur banyak belum masuk. Batal tak puasa? Tak batal. Tidur bangun, tapi jangan syarat semayang lah tuan. Jangan tidur tak semayang. Tidur bangun zuhur, bagi salam pun tua lepas atas sejadah, tidur balik. Punya letih tidur. Batal puasa tak batal? Dia jadi makruh kan.
Yang batal puasa ni, kalau tuan-tuan tidur satu Ramadan tu, tuan-tuan bangun hari ketiga, itu batal. Lepas tu kena cek balik apa yang menyebabkan pahala kita, puasa kita, yang menyebabkan pahala kita rugi kan. Kita puasa macam orang hidup kan, badan buku kering puasa Allah. Kalau dah masuk 20 hari kan, 25 hari Ramadan tu, kalau kita datang rumah tu panggil tu kan, dia nak jalan daripada dapur tu pun pegang dinding jalan macam zombie lah puasa. Tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga saja. Saya ringkaskan. Kemudian yang ketiga, kena ada niat dan azam. Persediaan niat dan azam. Niat, masuk Ramadan kali ni kita nak buat macam mana? Apa azam kita? Antaranya kena fikir macam mana nak meningkatkan kualiti Ramadan kita. Sebab kata Nabi SAW dalam satu hadis qudsi, kullu amal ibni Adam kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Sesungguhnya pahala ataupun amalan manusia ni adalah untuknya, kecuali illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah SWT, puasa ni untuk aku. Wa ana ajri bihi, akulah yang akan balas pahala puasa. Kerana Allah SWT kata kita tinggalkan segala nafsu kita demi kerana Allah SWT. Itu yang Allah SWT seronok itu. Tuan-tuan, kita kalau tak puasa, kita tak boleh tipu orang, kita tipu diri kita sendiri. Walaupun kita tengah hari makan nasi kandar ke sorok, tapi buka buat warang, ambil kurma, minum air zam-zam. Tengah hari dia dah sempat dah nasi kandar, petang mau buka dia pun sama sibuk muka, buat muka dia ni. Tak ada, itu tipu diri sendiri. Betul Allah Ta'ala puasa ni tuan-tuan, dia tahan nafsu dia. Sebab Allah, mana Allah Ta'ala bayar pahala puasa bergantung kepada kualiti Ramadan yang kita lalu. Amin. Sebab tu kita kena cek balik puasa kali ni macam mana kita nak. Sebab tu kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, kata tulisan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, puasa ni ada 3 tingkatan. Yang pertama dipanggil puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga dipanggil puasa khususul khusus. Puasa umum ni mana dia sekadar tak makan tak minum dan dia menjaga kemaluan, terutama. Puasa khusus ni puasa orang-orang soleh. Dan nak mendapatkan puasa khusus ni, dia ada 5 perkara nak kena jaga. Entah. 6 perkara. Dan puasa khususul khusus, tentang ini untuk orang-orang para anbiya, orang muqarrabin, orang yang rapat dengan Allah SWT. Tinggalkan dunia semata-mata menumpu kepada Ramadan. Tak mampu kita nak ikut. Sebab kita ada macam kerja nak buat, niaga, ambil anak sekolah, hantar bini, macam-macam kita ni. Jadi tak mampu. Paling tidak, kita yang rajin pergi surau ni, paling-paling tidak kita kena upgrade kita punya puasa menjadi puasa khusus. Nak dapat tingkatan puasa khusus ni, kata Imam Ghazali, dia ada kena jaga 6 perkara. Yang pertama, kena jaga telinga. Telinga ni kena jaga, jangan dengar benda yang bukan-bukan. Orang mengumpat, orang kata orang, jangan buat tak tahu. Jaga telinga, jangan dengar. Yang kedua, jaga mata. Jaga mata ni masalah orang lelaki. Tak usah sembang lah. Jubah meleret ke, serban besar bakul ke, mata problem. Tak usah sembang. Allahu Akbar. Kadang-kadang dah elok dah puasa tu, daripada pagi puasa sampai ke petang dah elok dah puasa. Petang pergi bazar Ramadan, lingkup. Saya kawan saya seorang, dia cerita dengan saya, dia kata, Ustaz, saya kalau bulan Ramadan ni saya tak turun bazar Ramadan. Saya kata, apa? Payahlah Ustaz, diorang menyaga pakai lebih-lebih kurang Ustaz, tak jaga aurat langsung. Saya semua bini saya turun, Ustaz, saya tak turun, saya duduk kat rumah. Habis kau buat apa duduk kat rumah? Tengok Ustaz lah. Pangang kata pun. Pada tengok Ustaz ni, kau pergi turun bazar Ramadan. Yang bazar Ramadan pun satu hal juga, yang menyaga kan, dah nama pun bazar Ramadan. Kau tak pakai tudung, kau berlakon lah pakai tudung bulan Ramadan ni. Ini dah tak pakai tudung kan, menyaga pula laut. Baju pula kolor besar, kejap tunduk. Pak Haji tu datang tengok, Pak Haji pula mati bini lama dah.
Menitik audio Pak Haji, tak menitik audio Pak Haji. Tanya pula, abang nak beli apa bang? Panggil abang. Tak ada apa, dia kata, saja tu tengok dia kata nampak. Sudah balik macam tu, tu nyanyi. Allahu Akbar. Mata kena jatuh. Kadang kita berhenti terpilat, kadang-kadang tak larat itu. Dapat pula amoy nak minta pakai skirt. Alah, tak tengok rugi. Allahu Akbar. Nah, ya. Yang ketiga kena jaga lidah. Lidah ni kena jaga. Kalau tak ada apa benda nak menyembang, tak payah nyembang, dia diam sudah. Lidah ni juga termasuk kata ulama tu media sosial. Tulis yang bukan-bukan. Kadang kita tengok dekat Facebook dah takut kita nak baca. Tengok profil picture, main lagi serban lain, tutup ni kain lain, kat bahu lain, main ni. Jeka tu habis kain kat dia. Dan punya hebat, nampak perwatakan, kemana hebat. Kan? Tapi tulis kat Facebook bapak jahat. Tu juga masuknya lidah. Saya ringkaskan, kemudiannya jaga tangan. Jangan ambil hak orang, jangan ambil bukan kita punya, jangan zalim orang, jangan pukul orang. Kemudian ada kaki dan anggota badan yang lain. Kaki kita jangan bawa melangkah pergi tempat-tempat maksiat. Jangan bawa pergi buat dosa, pergi bawa kepada benda-benda kebajikan dan mendatangkan pahala. Kemudian yang kelima, sedikitkan makan waktu berbuka. Nampak tak? Ulama baca sedikitkan makan waktu berbuka. Sebab apa tuan-tuan? Lepas berbuka, kita ada benda lain nak buat. Nak sembahyang maghrib, lepas tu kejap lagi nak pergi terawih. Lepas tu terawih, kadang-kadang lepas terawih ada pula tadarus Al-Quran. Setengah-setengah surau masjid, lepas tadarus dia buat pula tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kan banyak game dia nak buat. Ini tak, dia menantak berbuka tu kan separuh perut air soya. La ilaha illallah. Dah lah pergi. Allahu Akbar. Separuh perut air soya. Tak bayanglah nak semayang macam mana. Belum masuk lagi roti john 3 batang. Semayang je. Nak semayang pun maghrib tu pun merangkak tu nak pergi meja makan, nak pergi ke tempat semayang tu merangkak macam labi-labi. Lepas tu nak pergi terawih pula. Malam tu pergi pula terawih, pergi masjid, kita tengok imam jemputan mengumur dah celaka tu imam jemputan Arab pula malam ni. Semalam dok imam tu malam ni imam jemputan celaka tu. Semayang pun menyandar kat dinding gini. Dan imam Arab tahu lah baca lama. Mengumur dekat belakang, panjang pula celaka baca. Nah, dia perut dah penuh. Tu yang bila sujud kan tersedak keluar cendol kat hidung tu lah. Ya Allah. Baik. Dan yang keenam, hati hendaklah merasa bimbang. Makna lepas berbuka, hati tu bimbang. Bimbang-bimbang. Puasa kita ni Allah SWT tak terima. Bimbang, fikir ni amalan kita hari ni macam mana, puasa aku, kualiti aku macam mana hari ni. Bagaimana kita jaga tak? Yang mana atas-atas kita jaga tak? Yang saya sebut tadi. Lepas berbuka kena muhasabah diri maksudnya. Kita tak, lepas berbuka kita maki orang meniaga puasa Ramadan tu. Celaka meniaga kalipap oksigen. Patut lagi Mekah balik hari. Allahu Akbar. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kena perbaiki standard azam gitu. Nah, kalau kita tak biasa baca Quran, jangan niat nak khatam Quran. Ustaz, apa salah pula? Apa niat nak khatam Quran? Memang baik, tak ada masalah. Tapi bulan lain kau tak baca Quran. Bila masuk Ramadan kau baru nak baca Quran. Lepas tu kau terus nak khatam. Kau ingat baca Quran macam komik Pedang Setiawan. Kau tak biasa baca Quran dengan senang kan? Orang yang biasa dengan Quran pun belum tentu boleh khatam dalam masa sebulan. Aku tak peduli, tahun ni aku nak khatam kat Quran. Tak apalah, malam tamu tu dia baca Quran. Balik tarawih malam tamu kan, buka Quran. Kejap dia duduk, lepas tu dia melunjuk, lepas tu dia menyarap, lepas tu terlentang, lepas tu dia berguling. Sudah malam tu 8 buku dia baca Quran. Nak raya besok, tanya dia, engkau habis khatam Quran? Tak ada, 8 buku tu lah dia baca. Tak ada nambah dia. Dan malam lain nak makan apa, nak baca Quran apa tak. Berbuka je dah macam orang gila. Lepas tu kita terawih lah. Balik letih lah kali mamak tengok bola apa semua. Dah pun nak balik pun nak baca ngaji. Jangan mimpi. Bentar. Kena niat lazimkan dulu dengan Quran. Satu hari dapat satu muka pun tak apa. Kan? Lepas semayang baca 2 ayat. Cukup lah. Satu hari satu muka. Lazimkan dengan Quran dulu. Bila dah lazim dengan Quran, keluar daripada Ramadan kita dah seronok baca Quran, baru tahun depan kita niat nak khatam Quran. Tapi kalau boleh, alhamdulillah. Tapi biasanya ke laut. Jangan mimpi lah. Baca Quran bukan main-main.
Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah Taala akan ampunkan dosa. Dia ada dua lafaz. Satu lagi, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Dia bukan sekadar berpuasa, malah dia bangun qiyamul lail, dia mengaji, dia zikir, dia tarawih, dia macam-macam. Dia mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah Taala akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Baik, saya ringkaskan. Kemudian yang keempat, persediaan fizikal dan mental. Perlu ada persediaan fizikal dan mental. Betul. Persediaan fizikal. Tuan-tuan, puasa Ramadan ni 30 hari tuan-tuan. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, 30 hari. Betul. Alam ni saya gelak dengan dia tu macam orang mati tu. Mati. Allahu Akbar. Dia 30 hari kan, bukan 2 hari. Jadi dia perlu kepada ketahanan mental dan fizikal. Badan kena juga. Tuan-tuan tak pernah, saya bagi analogi mudah. Tuan-tuan tak pernah pergi lari maraton 30 km. Tak pernah lari pun. Training pun tak pernah. Kan? Tak pernah. Nak kata training sikit-sikit pun tak pernah. Pergi kedai depan pun tak betul. Senang cakap lah. Kan? Memang tak pernah exercise. Tak pernah exercise. Tiba-tiba tuan-tuan pergi nak lari 30 km. Tuan-tuan agak boleh lari tak? Dengan gaut ada, kucing manis ada, darah tinggi pun ada. Kan? Injak pula sumbek dua. Tapi nak lari 30 km tak lari, tak boleh lari. Memang tak boleh lari. Silap-silap masa starting tu, tembak pistol tu mati dah. Dia malah mati pun tu, dia terkejut dengan pistol. Enggak. Lepas tu kena training. Orang yang main bola hari-hari ni pun nak game dia warm up dulu kan. Dia hari-hari main. Ni kan pula kita kan. Dan dia endurance. Dia endurance di mana panjang. Mana ada orang lari marathon starting macam Usain Bolt, tuan-tuan dia tengok. Starting macam lari 1 meter, tak ada. Orang lari 30 meter, 30 km ni, dia starting tu macam orang lari 1 meter. Mana ada siap letak tangan juga. Dia tembak pistol, dia lari bapak laju. Padahal 30 km nak lari. Kan? Biasa kalau starting, kalau orang pandai ni, starting tu dia relax. Dia tak bersuruh. Pasal tahu jauh lagi. Yang starting tadi macam 1 meter tadi kan, tuan-tuan tengok pukul berapa dia habis. Orang nak kemas media dah boleh sampai tu pun tuan lori. Dan nak cerita puasa ni endurance, dia perlu ada ketahanan. Sebab tu kena ada persediaan daripada fizikal dan bulan ni sekarang ni pun dah start dah. Kena kurang-kurangkan makan. Banyak makan buah. Dan kalau tak biasa berpuasa, kalau setengah orang kadang tak puasa, Isnin Khamis tak puasa kan. Mujur Ramadan ni wajib, kalau jatuh sunat pun Ramadan pun tak puasa. Kan? Tapi tuan-tuan dah tak puasa tu tak apa, kurang-kurangkan makan. Training dulu. Baik, saya ringkaskan. Yang kelima, kena ada persediaan harta dan keuangan. Untuk apa Ustaz? Bahasa Ramadan ke? Dah. Kurang ke mana persediaan harta ataupun duit ni untuk apa? Untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni tuan-tuan, ya, bulan bersedekah, bulan untuk zakat fitrah kita kena bayar. Dan bulan Ramadan juga untuk melatih kita tuan-tuan. Nama pun Madrasah Ramadan. Kita nak latih diri kita untuk bersedekah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak latih diri tuan-tuan untuk bersedekah, tuan-tuan nak masuk RM1 dalam tabung saya pun payah. Betul cakap? Tuan-tuan kena training dulu. Waktu bulan puasa ni tuan-tuan, dengan setan tak ada, dengan mudah kita nak bersedekah ni, latih diri. Satu hari kalau tak boleh satu waktu RM1, tuan-tuan masuk tiap-tiap lepas tarawih, masuk tabung, mana-mana tabung pun ajar satu hari RM1. Kalau tak boleh satu waktu RM1. Latih diri. Lama-lama tuan-tuan pun dah rasa dah RM1, dah lama boleh naik RM5, dah lama RM10, dah lama RM50, tuan-tuan bagi pun tak. Sebab apa? Tuan-tuan nampak apa yang Allah SWT balas balik pada kita ni lebih daripada apa yang kita keluarkan. Tuan-tuan tanya, tuan-tuan buat. Saya sebut pasal berdasarkan pengalaman sendiri. Tapi tuan-tuan jangan ingat bila masuk RM1 dapat RM50. Allah SWT bagi ganti dengan benda lain. Bagi ganti kita rezeki lain. Kita dia pula rezeki kita nampak dua perkara. Kan? Tak duit, minta darah. Itu dua benda. Sedangkan rezeki ni sihat-sihat dia pun rezeki juga. Kan? Tuan-tuan, saya sebut dah bulan lepas, tuan-tuan tidak akan mensyukuri nikmat sihat selagi mana tuan-tuan tak sakit.
Bila tuan-tuan dah sakit, barulah tuan-tuan rasa, ya Allah, kalau aku sihat makin, kalau aku sihat makin. Kan? Sekarang ni dia sebut sihat, alhamdulillah. Lalu gitu ya, tak betul-betul daripada hati tu. Kan? Tapi kalau betul-betul sakit, besok kau tahu nikmat sihat. Sama kan nikmat masuk. Tuan-tuan, kalau Allah SWT tak izinkan kita, tak ada masuk, kita nak datang semua masjid ni, dia duduk dalam majlis agama ni, majlis ilmu ni, Raudatul Firdaus dekat dunia ni, tak ada. Allah SWT izinkan bagi tuan-tuan rezeki masa duduk dalam kuliah, walaupun tidur. Contoh duduk dalam majlis kuliah, duduk. Kadang-kadang tuan-tuan, elok dah balik rumah, dah pakai jubah, bini segar, mana bang? Surau ada kuliah, kalau lepas maghrib, kalau lepas isyak saya balik lah, itu sekejap tu ngadu kuliah tu barang banyak habis tu. Beras habis, gula habis, tepung habis, semua dah habis. Kalau mana nak pergi beli kedai, buka jubah, semayang kat rumah pakai baju pagoda, tak boleh datang surau kan. Tu dia, Allah SWT berhenti. Bazar Ramadan itu saya ikut tuan-tuan pergi dalam keadaan lapar, tuan-tuan tengok semua dah sedap. Kalau orang jual batu-batu, letak kelapa, bakar batu-batu tu letak kelapa, memang tuan-tuan beli. Abang niaga apa bang? Batu-batu sedap, buka dua bang, jangan potong. Siapa pesan jangan potong? Itu yang pergi bazar Ramadan tuan-tuan, semua sedap. Dia tahu bazar Ramadan tu, Allah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Macam-macam dia boleh tu. Allahu akbar. Kan bakul motor tu penuh, gantung kat handal pula. Pantang konak sikit, pin sangkut dengan kuih karipap, pin dah semua jalan orang angkat tangan dengan dia. Orang ingat orang Hon dia kan, dia ingat dia angkat tangan. Nak nyampe kat rumah tu kan pula tahan, dia ingat dia berniaga kuih. Allahu akbar. Tuan-tuan, bazar Ramadan tuan-tuan tak tengok lah. Sebab tu tuan-tuan, elak-elak lah kalau boleh. Pasal apa? Tuan-tuan pergi dalam keadaan tuan-tuan lapar, memang semua tuan-tuan tengok sekap. Lepas tu pula makanan pula, benda sama dia buat bahan nama kan, macam-macam nama keluar. Tuan-tuan tengok di bulan Ramadan. Saya panggil sebelum PKP tu, saya kawan saya hantar kat Melaka, Ustaz niaga kat Melaka tu bazar Ramadan. Tuan-tuan, gulai kambing derhaka, dah bayar ni. Saya pening macam mana kambing tu boleh derhaka. Bayangkan tuan. Ada satu kat Penang, kawan dia hantar dia, Ustaz ni kuih dia tahu tak, ya Allah, dia jual kuih tuan. Ya Allah, kau bagilah nama lain. Ada ke kuih nama bagi kote mamak, la ilaha illallah, minta mak yo. Allahu akbar. Itu bukan kata muslimat, kita pun geli nak beli. Macam-macam nama tuan-tuan tengoklah. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ni tuan-tuan kena ada persediaan harta dan kewangan. Sebab tuan-tuan kena simpan duit, belajar, training nak bersedekah. Nak pupuk sifat bersedekah ni bukan satu benda yang mudah. Tuan, nanti Allah SWT akan tunjuk pada tuan-tuan bagaimana sedekah tu menggandakan lagi rezeki untuk kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, sungguhnya kata Nabi SAW, ada 3 doa yang tidak tertolak, yang tidak akan Allah SWT tolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa ketika mana dia berbuka. Tuan-tuan, bila berbuka ni tuan-tuan, doa lah, Allah SWT akan makbulkan segala doa. Doa lah tuan-tuan. Dan doa, ya Allah bagi aku kaya, ya Allah. Sebelum masa nak berbuka tu, doa. Tahu nak berbuka tu, banyakkan doa. Mana dah tahu satu susangkut, doa, ya Allah aku tambahkan aku bini. Yang tu dia diam lah dalam hati. Dah mati dia diam ya. Mak tengok mak, kalau dia doa tu tanya, abang doa apa bang? Tanya segah dia doa apa. Doa. Sebab ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa ni. Yang pertama ketika mana berbuka, yang kedua ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 2 kegembiraan orang yang berbuka dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan yang bakal menjelang ni tuan-tuan akan menjadi Ramadan yang lebih bermakna untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat Ramadan al-Mubarak ya tuan-tuan. Kita masuk dalam bulan Ramadan, kita jadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan al-Mubarak tidak jadi Ramadan al-Murtabak tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan doakan saya, insya-Allah 10 Mac saya akan bergerak ke Rafah di belah Mesir.
untuk kita hantar sumbangan kepada penduduk Gaza di Palestin, tuan-tuan, yang dalam keadaan amat-amat kritikal sekarang ni. InsyaAllah 10 hari bulan Mac saya mungkin akan berada di sana sampai 16 hari bulan. Ya, saya tak boleh lebih daripada itu sebab jadual tazkirah saya penuh dah. Cuma saya yang untuk awal-awal ni terpaksa juga lah saya batalkan. Pasal itu je tarikh yang ada untuk saya pergi ke Kairah. Lepas tu seterusnya saya akan bergerak ke Rafah, tuan-tuan, dan saya terus mengumpulkan sumbangan. Jadi tuan-tuan kalau rasa berminat untuk nak berkongsi rezeki, tuan-tuan, dalam keadaan Gaza ni, penduduk Gaza, tuan-tuan, yang terbaru saya dapat, mereka terpaksa kisar makanan haiwan untuk dibuat tepung supaya nak jadikan makanan. Sebab tak ada benda nak makan, tuan-tuan. 600,000 penduduk Gaza dalam kebuluran. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan air bersih tak ada. Tuan-tuan, anak-anak ni ambil air dalam lompak minum, tuan. Allah Akbar. Saya nak cerita buat Gaza panjang, tuan-tuan. Terlalu kritikal keadaan di Gaza yang tidak boleh digambarkan. Tuan-tuan, ada 15,000 trailer berada di luar Rafah sekarang. Israel sekat, tak bagi masuk. Malah bila dapat masuk, tuan-tuan, dan bila dia buka pintu sekejap, dapat masuk pula pendatang haram Israel ni, tuan-tuan, pergi tahan lori, kan? Buat rantai manusia, tahan lori, hijack lori. Malah mereka tembak driver lori, kemudian mereka buka kontena, mereka rosakkan barang-barang dalam lori tersebut. Nak pastikan supaya tak sampai kepada penduduk Gaza. Sekarang ni mereka buat kemah kat tengah jalan. Allah, dalam keadaan nak menghadapi Ramadan, tuan-tuan. Sebab tu malam ni tuan-tuan balik, kalau tuan-tuan semayang, tuan-tuan berdoa, jangan lupa selit doa untuk umat Islam Palestin. Tuan-tuan, setidak-tidak ni, tuan-tuan, kalau kita tak mampu nak tolong banyak, kita tak mampu, kan? Kita nak sumbang banyak, kita tak mampu. Apatah lagi, tuan-tuan, inilah ruang yang kita ada untuk kita panjatkan doa kepada Allah SWT, supaya Allah SWT beri kekuatan dan kemenangan kepada umat Islam, khusus di Gaza yang sedang berdepan dengan Zionis la'natullah alaihi. Jadi mudah-mudahan kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki, macam biasa tabungan di situ. Kalau tuan-tuan tak ada cash, ada QR code, insyaAllah. Jadi duit tuan-tuan insyaAllah saya akan bawa ke Rafah pada insyaAllah 10 sampai 16 bulan. Saya akan berada di sana. Mana awal Ramadan saya berada di Mesir lah, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan, malam ni, pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Bulan puasa tak ada tazkirah? Tak ada? Siapa nak saya nak telefon? Ada tak ada? Jadi kita jumpa lepas raya lah tak? Jadi tuan-tuan, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan juga selamat menyambut Aidil Fitri. Ya tuan-tuan, ya, sekaligus. Mudah-mudahan ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.